Bagaimana juga dengan peraturan-peraturan hidup tuan-tuan dan puan-puan? Hari ini dalam sistem ekonominya yang ada sebahagian besar berteras dan berasaskan kepada riba. Dan kita tahu dalam agama kita riba ni halal ke haram? Riba ni halal ke haram? Haram. Tetapi ada sebahagian umat Islam yang berinteraksi dengan amalan riba, walaupun jelas haram di sisi Islam. Bagaimana pula cara kita berpakaian, cara kita berfashion hari ini? Dan mungkin mata tuan-tuan tak terlepas pandanglah, yang kita kira lah, kita tak pernah pergi tanya orang pakai seksi ke hang ni Islam ke tak, tapi kita anggap pada pandangan kasar tu orang Islam, Muslim, Muslimah seperti kita. Tapi bagaimana sebahagian besar berpakaian hari ini, yang Nabi juga sebut dalam hadis-hadis, di akhir zaman ni orang akan pakai macam mana? Ketat-ketat, sendak-sendak, nipih, jarang-jarang. Berlaku tak? Berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambil contoh pelaksanaan lain. Yang ni saya pernah keutarakan sebelum ni, dan di mana-mana, sebagai bentuk pemikiran kritis kita tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita tengok perkara-perkara yang dianggap larangan dalam agama, agama larang benda ni, tetapi kenapa benda ni masih ada, benda ni wujud dalam masyarakat? Saya selalu cuba umpamakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita berjalan memasuki mana-mana lorong, kita akan jumpa 5 orang lelaki, 5 orang pemuda, yang semua tu melakukan aktiviti yang sama. Apa dia? Minum khamar, minum arak. Secara jujur, dalam Islam memang diharamkan minum arak, minuman-minuman yang memabukkan, minuman-minuman yang dianggap menghilangkan akal, menafikan pemikiran rasional. Dan semua tu minum arak. Dan bila kita panggil berhadapan dengan kita sebagai contoh, rupanya di hadapan kita itu kita tidak berseorangan. Pemuda pertama mungkin beragama Islam, pemuda kedua mungkin Kristian, pemuda ketiga mungkin Yahudi, pemuda keempat mungkin Hindu, pemuda kelima mungkin Buddha. Tapi aktivitinya sama, minum arak. Kalau kita mempersoalkan kepada 5 pemuda ini secara jujur, wahai saudara Islam, sebenarnya kamu minum benda ni dalam agama kamu halal ke haram? Dia akan jawab apa? Dia akan jawab apa? Agak-agak. Dia sedang minum arak contoh, tapi kalau kita tanya jujur, jawab jujur, dalam agama kamu benar tak minum minuman ni? Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Haram. Kalau tanya agama Kristian, minum arak dalam agama dia haram ke halal? Haram ke halal? Haram. Yahudi? Haram. Buddha? Oh, Buddha lagilah. Haram. Hindu? Haram. Minuman yang memabukkan haram, 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 haram. Baik. Secara rumus, boleh dikatakan hampir semua agama mengharamkan benda yang memudaratkan akal, benda yang memabukkan, menafikan rasional dan logika ini. Tetapi satu persoalan, bila kita kata semua agama, yang agama ini dominan di tempat kita mengatakan arak ini haram, jujur, kritis kita, sebenarnya benda ni perlu ada di tempat kita. Bila mana dalam masa yang sama persoalan tadi dikeluarkan, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, haram, 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 yang menatang ni perlu ada, siapa nak minum sebenarnya? Islam tak boleh, hak tu tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Jadi benda ni kena ada tempat kita, siapa hak nak minum sebenarnya? Mana pengurusi? Pengurusi, siapa nak minum sebenarnya? Dah, kita ambil secara jujur tadi, dah hak ni pun haram, hak ni pun haram, hak ni pun haram, hak ni pun haram. Jadi benda ni perlu ada, why? Why dia perlu ada? Dah semua tak boleh. Jadi ada juga.
Bukan kata ada dalam bentuk ni, ada dalam bentuk karton, bahkan lebih jauh sampai dibina kilang. Siapa nak minum sebenarnya? Dan jujur saya tanya, siapa nak minum sebenarnya? Yang akan minum siapa tuan-tuan? Yang akan minum ialah pelanggar-pelanggar bagi semua agama ini. Dia akan terobos agama dia, dia akan langgar aturan agama dia. Walaupun agama dia kata tak boleh, dia akan langgar. Jadi minuman ini ada sebenarnya untuk mencipta satu kred golongan-golongan yang melanggar batasan agama masing-masing. Alang-alang ada, sepatut tak perlu ada. Bila ada orang nak beli tak? Dah bila ada, jual, ada orang lah nak beli. Ada orang lah terliur. Ada orang lah nak try rasa. Ada orang yang nak terima minum. Alang-alang ada. Kalau tak ada, senang. Siapa nak minum? Tak ada lah. Baik, kita pergi kepada kes yang kedua. Sama. Bila kalau kita kata betul-betul semua agama, ada tak agama yang menghalalkan perjudian? Oleh agama lain memang haram judi, tapi agama yang aku anuti memang suruh sangat-sangat berjudi. Angkat tangan, agama mana? Agama kami memang pelik, tak sama dengan orang lain. Orang lain tak boleh judi, tak boleh judi, tak boleh judi. Bahkan disarankan pengikut agama kami sentiasa berjudi. Agama mana? Saya kira tak ada. Tetapi kenapa perlu ada kedai judi tempat kita? Kenapa perlu ada mesin judi tempat kita? Kenapa perlu dibangunkan tempat-tempat perjudian segahnya, sebesarnya, semewahnya tempat kita? Dah semua kata tak boleh, siapa nak berjudi sebenarnya? Siapa mengurusi hak nak berjudi? Dah bukan dah kata semua tak boleh, dilarang. Siapa yang nak berjudi tu? Satu lagi, pelanggar-pelanggar agama akan tercipta. Dah ada kedai judi, rasa nak try berjudi. Dah ada mesin judi, ada orang masuk. Dah ada buat tempat-tempat berjudi, come on, kita pergi berjudi. Maka pelanggaran pada batasan agama akan berlaku. Kelompok yang nak berjudi. Tadi dah berlaku kelompok yang nak minum arak. Perzinaan dan pelacuran. Agama mana yang menghalalkan zina dan pelacuran? Agama mana bang? Saya kira pun tak ada kan. Tapi kenapa tempat-tempat pelacuran tumbuh? Siapa yang nak melacur sebenarnya? Siapa nak melacur? Dah kata haram semua, patut tak ada. Tapi ada, bila ada, orang dah ada. Dulu duk tengok RM200 sejam. Mari 25 Disember Christmas ni RM2 sejam. Wah, RM2 sejam diskaun ni. Alang-alang RM2 sejam, ada hak pi, ada hak nak menerai. Maka satu lagi golongan pelanggar batas agama akan tercipta. Sebab semua yang dia create ni bukan create untuk manusia jadi baik, tapi create untuk manusia buat dosa. Yang ada dan terhasil ni bukan dosa kecil tuan-tuan. Secara jujur, minum arak dalam Islam dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Berjudi, berzina, melacur, semua dosa besar. Maka siapakah sebenar tangan-tangan siapa yang create dan cipta tempat-tempat ni nak menjadikan manusia itu jahat dan melakukan dosa terhadap Allah? Cari sendiri dia, keluar saya bagi. Berlaku dah saya sebut ni tuan-tuan. Berlaku ada depan tuan-tuan. Tapi siapa sebenarnya yang nakkan benda tu? Bila tak ada, maksudnya ada orang yang sengaja nak kita jadi jahat. Kita buat benda buruk, kita buat benda dosa di sisi agama kita. Dan benda ni akan dianggap biasa. Maksudnya, oh tak hebat tak minum arak, tak hebat tak mabuk. Sikit lagi keluar ayat lagu tu. Maksudnya tak mabuk tu tak hebat, mabuk tu baru hebat. Nak tuan-tuan nak lagu tu lah. Oh, tak gentleman lah.
tak isap rokok, tak gentleman lah tak minum arak, tak gentleman lah tak langgan perempuan, tak gentleman lah tak masuk kedai judi.